Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengerusi surau, surau dan puasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar? Kita gelak siapa jawab sudahlah. Khabar baik dah. Awak. Subhanallah sebenarnya. Jadi masya-Allah. Mujahadah juga nak bergerak di Melaka ni. Nampak di waste 5 km je. Habis subhanallah dekat Allah nak sampai je masya-Allah. Selamat. Jadi tuan-tuan, ala kulli hal, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Saya ni baru sampai daripada Kedah tadi. Tadi daripada Kedah, Salih Ala Syekh Muhammad naik train sampai dekat KL Central, naik kereta. Lepas tu ada mesyuarat di sekolah Salih Syekh Muhammad tinggi, sekolah tinggi STPM perempuan Melaka. Mesyuarat kat situ. Habis-habis balik, sempat makan sekejap, mandi-mandi, jumpa tuan-tuan. InsyaAllah, alhamdulillah. Esok pagi-pagi, pukul 4.30 pagi, kena pergi KL. Ada kuliah subuh kat Masjid Negeri Shah Alam. Lepas tu balik mes sini balik. Dah kata pengurus jadi orang Melaka, kena balik sini lah. Lepas tu malam esok pergi KL balik. Lepas tu, patah balik ni balik. Gitulah. Alhamdulillah tuan-tuan, Salih Ala Syekh Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Kita duduk waktu Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah, sebelum kita nak bincang tentang tajuk yang diberikan kepada saya, hijrah dunia akhirat ni, kita nak faham dulu tentang kalender kita Ma'al Hijrah. Tiap-tiap tahun masuk saja 1 Muharram, kita akan menyambut tahun baru hijrah. Kita ni tuan-tuan ada kalender kita sendiri. Sayangnya kita sendiri pun tak faham dan tak kenal kalender kita. Sayang muslimat, tahu pasal apa? Pasal semua urusan ibadat kita terkait dengan kalender kita. Kita nak puasa ikut kalender kita, nak raya ikut kalender kita. Nak puasa 3 hari, Allahumma salli Muhammad, hari-hari putih kalender kita. Tidak ni. Ni hari Ashura. Bila hari Ashura? 10 Muharram. Hari apa? Hari Isnin. Kemudian hari Tasu'a. Hari Tasu'a hari apa? Hari Ahad. Hari ke-9. Bukan 9 Ogos. Tak. 9 Muharram. 10 Muharram. Saudara Syekh Muhammad. Jadi banyak urusan-urusan ibadat kita terkait dengan kalender kita sendiri. Malangnya kita sendiri pun tak kenal kalender kita sendiri.
Subhanallah. Dia ada dua jenis kalender. Satu kalender dia panggil Syamsiyah, satu lagi kalender dia panggil Qamariyah. Kalender Syamsiyah ialah kalender yang perkiraannya menggunakan pergerakan matahari. Syams, matahari. Jadi perkiraan kalender ni nama kalender Syamsiyah, perkiraan pergerakan matahari. Yang ni yang Masihi pakai. Kita pakai kalender Qamariyah. Qamar, Al-Qamar ni bulan purnama. Dikira pergerakan bulan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sejarah dia, waktu zaman Nabi SAW tak ada lagi kalender Islam, tak ada. Waktu tu dia pakai tahun tu, perkiraannya ialah berkait dengan apa peristiwa besar yang berlaku pada tahun tu. Tahun kelahiran Nabi SAW disebut tahun gajah, pasal peristiwa tentera bergajah. Contoh tahun puasa, tahun kedua hijrah dipanggil tahun puasa, peristiwa besar. Bila pindah mai sini ni, saya pindah tahun puasa, faham tahun kedua hijrah. Tapi bila zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Nabi SAW wafat tahun ke-10 hijrah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun. Selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, ganti pula Sayyidina Umar. Bila sampai zaman Sayyidina Umar, tahun ke-14, tahun ke-15, Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Islam ni berkembang sampai ke Rom, sampai Parsi, sampai ke Hijaz. Jauh tu, sampai ke Iraq, sampai ke Mesir mana. Jadi masalah yang berlaku bila kawasan pemerintahan itu terlalu besar, sedangkan pusat pemerintahan dia di Madinah. Apa yang berlaku ialah communication. Masalah komunikasi. Satu surat yang dihantar oleh khalifah nak sampai kepada governor-governor yang duduk jauh tu, kadang-kadang makan masa berbulan-bulan. Jadi ada satu surat yang dihantar kepada governor yang di Basrah, di Iraq, bertarikh 1 Safar. Perintah daripada khalifah untuk governor tu buat satu perkara. Lalu dia kata 1 Safar ni tahun bila ni? Tahun depan ke? Tahun lepas ke? Tu menjadi confused. Maka Sayyidina Umar pun panggil para sahabat Nabi SAW duduk berhimpun dan berbincang. Kalau semua Allahumma salli ala Muhammad ada kalender mereka sendiri, pasal apa kita Islam tak ada kalender kita? Rom ada kalender dia, Parsi ada kalender dia. Tuan-tuan tahu Thailand punya kalender tu 2000 lebih tahun dah. Tahun dia 2 lebih lah. 2 something lah. Lagi banyak daripada kalender Parsi. Saya pergi dekat Utopia, Habasyah dulu kan. Utopia sendiri dia ada kalender dia sendiri. Dan setiap tahun dia ada 15 bulan. Sampai ke hari ini. Dan ada kalender dah. Islam tak ada kalender. Tak boleh macam tu. Mesyuarat. Maka pakat-pakat bagi cadangan. Ada cadangan pertama. Kita mulakan kalender Islam tu dengan tahun kelahiran Nabi SAW. Dan ambil tahun kelahiran Nabi SAW itu sebagai kalender Islam. Kalau saya lah duduk dalam mesyuarat tu, saya setuju lah. Saya setuju. Tahu pasal apa? Bayangkan setiap tahun kita sambut Ma'al Hijrah, kita juga sambut Maulid Rasul SAW. Ya, setiap kali sambut Ma'al Hijrah, sambut Maulid Nabi. Saya sambut Ma'al Hijrah sambut. Berapa tahun ni? Kita dah tahu dah umur Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun. Saya pun setuju kalau macam tu. Tapi para sahabat Nabi SAW, terutama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tak setuju. Pasal apa tak setuju? Pasal sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani buat apa? Orang Nasrani buat kalender dia mengambil kira kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalender itu nama kalender Masihi. Kalender Masihi. Jadi lah ni kita duduk 2022 ni, maksudnya patah balik ni,
umur Nabi Isa alaihissalam sekarang ni ialah 2022 tahun umur ni. Boleh faham tak? Apa saja yang ada kaitan dengan urusan agama orang lain, Nabi SAW tak mahu. Para sahabat pun tak mahu. Kita pula sekarang ni, apa saja yang berkait dengan agama orang, semua kita teringin nak buat. Betul tak? Ada tak? Kokoklah tuan-tuan dengar, di Jepun mereka sambut Maulid Rasul. Ada. Kalau orang Jepun ramai-ramai turun, pakai subah selawat sallallahu bawa sepanduk, ada tak? Ada tak? Faham ke tak faham soalan ni? Tak ada kan? Tak ada kan? Tapi itu pasal apa yang mereka nak sambut raya hatu tu, orang Melayu pakai Nabi ramai-ramai macam apa? Ya. 30,000 orang turun. Sedangkan perayaan itu ialah perayaan Japanese Buddha. Yang berasal daripada upacara-upacara keagamaan orang Buddha. Tahu usaha agama, jangan lupa. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita mau tahun baru. Kita sambut Ma'al Hijrah tu, mana ada pergi sambut-sambut pun, mana ada buat. Kita ada buat program nak tu Ma'al Hijrah. Buat sambut Ma'al Hijrah. Kita nak masuk tahun baru kita waktu mana? Kita nak tukar hari waktu mana? Waktu maghrib. So nak sambut maghrib hari tu ni, baca doa awal tahun dengan akhir tahun. Baca tak? Baca lah tuan-tuan. Kata Nabi tak baca pun. Memang Nabi tak baca. Zaman Nabi SAW, mana ada lagi tahu tu. Bila Nabi tak baca, pasal apa kita baca? Pasal doa ni bukan tunggu hari tu nak baca. Apa sahaja berkait dengan kita ni, minta pada Allah. Hatta tali kasut terungkai pun minta pada Allah. Tuan-tuan pindah rumah baru, baca doa nak? Baca. Pasal apa? Pasal masuk rumah baru. Supaya Allah pelihara rumah kita, Allah jauhkan kita daripada musibah, jauh daripada bala bencana, jauh daripada apa. Pasal apa baca doa ni? Pasal masuk rumah baru. Masuk tahun baru, apa masalah baca doa? Macam marah saja. Tak. Baca lah. Saya tak mau baca Ustaz. Tak, sudah tak baca, tak sudah marah orang nak baca. Tapi Nabi tak buat. Nabi suruh doa nak. Doa lah. Tapi pasal apa nak baca doa itu? Dia bukan hari tu baca. Tiap-tiap hari pun kami baca doa. Pagi-pagi bangun pagi baca doa nak. Baca. Nak tidur baca doa nak. Baca. Masuk kereta baca doa nak. Baca. Nak masuk kerja, macam-macam kita buat baca doa. Habis apa salahnya masuk tahun baru baca doa? Yang tak bolehnya apa? Baca doa dah itu. Itu baca doa dah masuk tahun baru itu ni. Baca tak? Siapa tak baca? Dosa. Masuk neraka. Tu tak boleh. Ni. Pergi faham tu elok saja. Bukan masalah apa baca doa. Nabi kata, terungkai tali kasut, putus tali kasut pun minta kepada Allah. Apa masalah baca doa? Yang tak bolehnya bila kita i'tiqad bahawa benda tu wajib, kalau tinggal berdosa tadi. Sebab benda tu sejak Islam bukan wajib pun. Dan saya yakin tak ada siapa pun macam tu kot lah. Tapi ada tak kita sambut. Macam mana kita pergi masuk saja tahun baru hari tu ni, masuk tahun baru 1 bulan 1 tu, 1 bulan tu, itu bola subhanallah ramai-ramai bawa anak-anak kita apa semua tu pergi berimpun kat mana tu? Main bunga api. Kalau dekat Pulau Pinang tu ada dekat Padang Kota. Dekat KL dekat mana-mana. Berimpun ramai-ramai ni. 3, 2, 1. Dong. Happy New Year. Itulah. Lebih kurang lagu tu lah. Kami duduk sembang sama-sama kami lah dekat Pulau Pinang sana. Dekat utara sana. Dia kata, semua yang orang buat, semua kita nak buat. Nombor 1, sambut mereka tu, menyambut masuknya tahun baru yang mereka kira berdasarkan kepada kelahiran Nabi Isa AS yang mereka anggap Tuhan. Ya tu. Yang kedua, bunyi loceng. Bong. Agama apa panggil orang sembahyang bunyi loceng? Kristian. Lepas tu, tiup trompet, tiup. Pakai tiup kan.
Agama apa panggil orang semayang tiup trompet? Siapa tahu? Jauh bi. Mana ada India tiup trompet? Yahudi. Tuan-tuan pergi Palestin, tuan-tuan akan tengok. Masuk waktu dia semayang 2 waktu ya. Ada 2 waktu sehari dia semayang 2 waktu. Masuk waktu dia akan tiup trompet. Tiup trompet macam tanduk. Tanduk kan? Oh, boleh dengar daripada jauh, dengar tu masuk waktu semayang. Yang ketiga, Sayyidina Muhammad mocon, wah, bunga api, merayakan sesuatu dengan api. Agama apa? Majusi. Semua boleh bawa. Dan kita macam tu je ikut. Kita ada kalender kita sendiri. Kita tak pernah nak rasa bangga dengan kalender sendiri. Tuan-tuan tahu tak? Kita dalam bulan 2 bulan ni nak masuk daripada bulan apa? Zulhijjah masuk bulan Muharram. Dua-dua bulan tu bulan haram. Bulan Zulhijjah bulan haram, bulan Muharram pun bulan haram. Dua-dua bulan haram. Yang bulan ni Allah pandang satu benda kecil, Allah pandang besar. Buat dosa kecil, Allah pandang besar. Buat baik kecil, Allah pandang besar. Waktu diperintah kepada kita untuk perbanyakkan amalan. Bulan Zulhijjah pun sama, bulan Muharram pun sama. Hebat 2 bulan ni. Kita sendiri pun tak merasa hebat. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Sayangnya subhanallah dan sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram. Sallallahu alaihi wasallam. Mei yang kedua cadang pula dia kata, apa kata kita ambil tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau. Pasal apa tak mau? Pasal dia sama macam apa yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Yang orang Majusi ni dia merayakan dan meraihkan hari kematian pembesar ataupun orang-orang kenamaan dia, orang-orang akad, orang-orang ilmu di kalangan mereka, ulama-ulama mereka. Ambil tarikh mati. Tu panggil orang Majusi, tak mau. Mai seorang lagi cadang, apa kata kita ambil peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ni baru masuk. Pasal apa? Pasal besarnya peristiwa hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, impact daripada hijrah tu sallallahu alaihi wasallam, Islam berkembang sampai kita dekat negeri Melaka ni. Kalau dulu waktu sebelum peristiwa hijrah bukan cerita nak dakwah ke orang. Nampak kata dia orang Islam saja dah kena tangkap, dah kena siksa. Sahabat Nabi Khabbab Al-Arat radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh bayang tak Khabbab ni? Dia budak hamba. Tuan dia nama Ummu Amar. Ambil dia waktu kecil-kecil dulu. Beli dia. Kemudian pergi hantar dia dekat Giat Mara cawangan Mekah. Ajar buat besi. Dan dia jadi seorang tukang besi yang sangat hebat. Semua orang nak buat besi lah, nak buat baju besi lah, apa semua pergi dekat dia. Bila Nabi SAW dakwah untuk mengajak orang pada Islam, dia antara orang yang terawal masuk Islam. Orang 10 terawal dia panggil as-sabiqun al-awwalun. Awal-awal. Waktu tu tak ada lagi orang duk kacau orang masuk Islam sebab orang sikit yang masuk Islam, orang tak pandang sangat. Tapi Ummu Ammar ni bila dengar kata Khabbab ni masuk Islam, dia sakit hati. Dia kata, "Kamu ikut Muhammad?" Ikut Muhammad. Pasal apa kamu ikut Muhammad? Dia kata, tak ada apa, saya ikut Muhammad, ada masalah. Tak ada masalah, dia ambil besi tu yang tengah duk panggang dekat duk merah atas tu. Dia ambil, letak atas kepala Khabbab. Sampai berasak-rasak kepala dia, jatuh rebah. Tak cukup dengan tu, dia panggil pemuda-pemuda Quraisy. Buat apa? Letak bara api banyak-banyak. Tak jaga buat apa? Dia baringkan atas bara api ni. Dia pegang tangan ni, baringkan dia. Seret daripada hujung tu. Seret pelan-pelan sampai hujung ni. Sampai lekang-lekang ni, daging-daging dia ni. Sayyidina Rasul Muhammad. Dia kata apa? Daging minyak daripada daging itu
memandang bara-bara api itu. Nah, tu para sahabat Nabi SAW. Apa? Ikut Nabi SAW. Ada yang kena bunuh, ada yang kena siksa, ada yang kena apa. Tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi lepas hijrah Nabi SAW, maka Islam berkembang. Sampai kita ke ni. Maka kesan daripada hijrah ni sangat besar. Maka sahabat Nabi SAW mencadangkan kita ambil peristiwa hijrah tu sebagai permulaan kepada kalender Islam. So tahun tu tahun ke-14 dah. Maka backdated daripada tahun kalender hijrah, daripada tahun hijrah Nabi SAW tu backdated. Maka kalender Islam bermula pada tahun ke-14 hijrah. Boleh faham ni? Kisah. Lepas tu mana mai Muharram ni pula? Mana datang Muharram? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ni memang dah ada dah. Hari tu 1 sampai 29, 1 sampai 30 tu memang dah ada dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, betul? Jamadil Awal, Jamadil Akhir, betul? Tahiyat awal, tahiyat akhir, betul? Dia kadang dia bukan ingat. So, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tambah-tambah saya nak kahwin. Tok Imam tanya, sebut bulan-bulan Islam tak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Oh, tu dia hafal ya. Kita jangan nyanyi, hafal. Sebut satu-satu. Tu yang jumpa tahiyat awal, tahiyat akhir. Jangan ambil waktu tengah tu ketau. Takut jangan ambil. Tu ya tu. Tu ingat zaman tu. Tak ingat dah. Kena buat sekali. Nak gelak pun takut. Lain macam. Itu subhanallah. Dia suruh istighfar saya istighfar gitu. Istighfar pun tak tahu. Apa dia? Tahu tu imam beritahu Ustaz. Astaghfirullah. Oh, tahu. Siapa tak beritahu? Sambung. Astaghfirullahalazim alladhi. Sambung. Astaghfirullahalazim alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Takut. Tuan-tuan subhanallah semua. Jadi macam mana dapat Muharram tu? Dapat Muharram tu ada paling tidak ada 3 pendapat. Nombor 1, memang kalender Islam bermula, memang kalender sebelum tu renew tiap-tiap tahun bermula bulan Muharram. Memang bulan Muharram tu bulan pertama dalam kalender. Sama. Pendapat kedua kata apa? Pendapat kedua kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dicadangkan oleh sahabat. Kita mulakan kalender pada bulan Muharram sebab apa? Sebab telah selesai urusan-urusan agama yang besar-besar. Ada cadang kita mula bulan Ramadan lah. Tak boleh kelang kabut tu, sibuk mau dengan puasa, dengan ibadat, baca Quran, tak sempat, tak mahu. Kalau kita ambil bulan Syawal, Syawal tak ada sebab lepas bulan tu ada isu besar lagi. Apa dia? Musim haji, korban, nak buat haji pun semua lagi. Kita bagi settle semua dulu, baru kita start fresh bulan Muharram. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga kata apa? Kata kita mula bulan Muharram sebab bulan Muharram lah detik permulaan Nabi mula berkira-kira untuk berhijrah. Nabi dah nak start plan nak berhijrah tu bulan Muharram. Nabi SAW memulakan hijrahnya pada bulan berapa? Safar. Berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Fitr 27 hari bulan. Okey tu okey yang mulia tu. Jangan terima. Kalau 2 hari. Tuan-tuan Allah Masya Allah 27. Pasal apa bulan Safar? Pasal apa tak mula bulan Safar? Sahabat Nabi SAW pula tak. Bulan Muharram tu dah start plan lah. Tuan-tuan, peraya tu sebelum nak sampai pada hijrah Nabi SAW ada beberapa event, ada beberapa perkara yang berlaku yang lead, yang bawa kepada proses hijrahnya Nabi SAW. Dan ni maklumat kita kena ambil ni. Kita tahu sejarah sikit. Syok kan cerita. Kita ni yang boleh main duduk bersila dekat masjid ni tuan-tuan ni. Malam ni bukan cerita 2-3 hari punya cerita ni. Mungkin yang menjadi pencetus kita boleh duduk bersila dekat masjid sekarang, jadi orang masjid ni, mungkin waktu 4, 5 ataupun 6, 7 atau mungkin 10 tahun yang sebelum tu. Dia panggil asbab. Dia bukan orang sini.
Dia duduk mana-mana tu. Kemudian tiba-tiba kena posting mai duduk kat sini. Yang mak dia dekat sana kata apa? Pasal apalah yang pergi duduk jauh sangat tu. Awaklah yang pergi duduk jauh. Dia kata nak buat macam nak minta pada minta semua tak dapat. Yang dapat yang dekat sini. Rupa-rupanya kes 10 tahun yang lalu tu, dia sekarang jadi orang masjid. Dia panggil apa? Asbab. Ada dalam kitab At-Tawwabin ataupun At-Tawwabun karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Cerita asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarau panjang, kemarau teruk. Lepas tu ramai-ramai pergi jumpa Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa, boleh mintalah kepada Tuhan supaya Allah turunkan hujan. Nabi Musa pun berhimpun ramai. Dalam kitab tu cerita 70,000 umat dia berhimpun di satu tempat. Ya Allah, kau turunkanlah hujan. Allah beritahu dekat Nabi Musa, wahai Musa, rahmat Allah ni terhenti sebab ada seorang saja dalam kalangan ni, dia seorang saja yang kekal melakukan dosa 40 tahun. Sebab dia seorang saja, rahmat Allah tak turun. Hujan tak turun ni pasal dia seorang ya. Tuan-tuan nampak tak? Zalim kat orang lain tak? Tuan-tuan, asbab hidayah. Allah nak bagi dia hidayah, kesan dia 70,000 orang kena. Kalau tak jadi 70,000 orang tu, dia pun tak dapat hidayah. Dia seorang ya. Allah nak bagi dia seorang punya hidayah, semua orang kena kesan. Sebab tu jangan duk buat dosa. Bila buat dosa, kesan pada dosa bukan kita seorang tanggung. Kadang-kadang anak-anak kita kena, ahli keluarga kita kena. Seorang pergi mengadu dekat Nabi dalam sebuah riwayat. Rasulullah, pasal apa rezeki berat sangat? Pasal apa yang rezeki berat sangat? Susah. Kamu semayang tak? Semayang ya Rasulullah. Isteri kamu semayang tak? Semayang ya Rasulullah. Anak-anak semayang tak? Semayang ya Rasulullah. Pasal apa jadi macam ni? Malaikat mai beritahu rupanya ada tulang orang tak semayang yang subhanallah burung pergi ambil cebisan daripada tulang tu jatuh atas bumbung rumah dia. Hilang berkat kis. Ada tulang orang tak semayang duduk atas rumah orang yang semayang. Kadang-kadang dosa kita duk buat ni impact kesan dia kepada orang lain. Jaga baik-baik. Kata seorang tabi'in, dia kata, aku buat ibadat. Dia kata, bila aku melakukan kesalahan, aku tengok kesan dan perubahan wajah dan perangai isteriku dan binatang tungganganku. Binatang tunggangan ni pun kena efek orang buat dosa. 70,000 orang kena, dia seorang. Lalu Nabi Musa kata, tuan-tuan, dalam ramai-ramai kita ni ada seorang dikekal buat dosa. Sebab dialah ni 70,000 orang ni kena kesannya, hujan tak turun. Saya minta orang ni tolong keluar daripada kelompok ni, nescaya rahmat Allah akan turun. Tuan-tuan, dia duduk dalam tu. Dia berasa Nabi Musa kata kat dia. Macam kita main kuliah malam ni lah. Duk kena sebiji kat batang hidung. Dia kata, ustaz ni memang kata kat aku sungguh. Manalah saya tahu. Hari tu saya pergi satu ceramah, baca kitab tu tajuk iman dan perkara-perkara yang boleh menggugurkan iman. Dalam perbincangan tu dia panggil tasyabuh. Tahu tasyabuh? Tasyabuh ni menyerupai buat satu perbuatan orang kafir yang menyebabkan nanti Nabi man tasyabbih qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok tu. Mai tang pelamin. Kita dah ceritalah sejarah asal-asal pelamin dulu mana. Dewa Rama, Dewi Sita duduk di singgah sana, duduk apa semua. Kemudian ada apa ni Allah Subhanahu ada apa dia? Allah Subhanahu dukun sebelah ni, kemudian sebelah ni ada apa? Kemudian dihidangkan kepadanya segunung emas. Gunung emas tu diganti dengan pulut kuning tu, kan? Di pohon-pohon emas,
dihadiahkan kepada Dewan Ramah dari Sitang. Saya kata hati-hati, kadang-kadang kita duk buat tu serupa macam yang dia pun duk buat. Tahu-tahu ada seorang tu tuan-tuan, dia bangun-bangun. Lepas tu dia pergi jumpa pengurusi masjid tu. Dia kata apa? Ustaz tu je mengatak Quran. Main-main mengatak Quran tu. Kata apa? Rupanya tuan-tuan, hari tu dia kenuri. Manalah aku tahu, kenuri pun tak panggil. Nak cerita, kadang-kadang ada benda kita buat tuan-tuan sekalian, Allah dorong lidah cakap sesuai dengan kita sebab Allah sayang, Allah tengok kita. Dia tuan-tuan semua bila Nabi Musa kata, orang tu, dia kata, aku dah, bukan orang lain dah. Bukan orang lain dah ni, aku dah ni. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia kata, ya Allah, kesian rupa-rupanya. Orang semua duduk dalam keadaan susah ni pasal aku rupanya. Waktu tu dia menangis, sungguh-sungguh dia menangis. Nak keluar tak berani. Cuba keluar tu tadi, kata apa? Saya minta maaf, saya tumpah lalu. Pasal Nabi mana ni? Dah saya ya, Nabi Musa kata tu tumpah lalu. Jelas saya. Ni agak bagi seorang sikit dia 70,000 orang jangan main-main. Oh, kami punya kampung punya pasal lah ni, aku pergi semua lapar ni. Tuan-tuan. Subhanallah. Nak keluar tak berani, ya Allah, malulah ya Allah. Ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku. Tiba-tiba hujan turun. Nabi Musa pun, ya Allah. Tadi kau kata ada seorang yang kekal buat maksiat pasal dia hujan tak turun apa semua sebagainya. Tiba-tiba hujan turun dan tak nampak seorang pun keluar dari sini. Dia kata, aku telah ampunkan dosanya. Allah kata, aku ampun dosa dia. Ya Allah, hebatnya orang ni, ya Allah. 40 tahun dia buat maksiat. Hanya dengan satu minta ampun yang kau ampunkan seluruh dosa dia. Ya, aku ampunkan dosa dia. Ya Allah, boleh tak aku nak tahu siapa orang tu? Nabi Musa nak tahu pasal apa? Bukan sebab nak tahu dia maksiat dia tu buat. Nak tahu hebatnya orang ni punya pengampunan ni. Allah kata apa? Ya Allah kata apa? Wahai Musa, semasa dia melakukan kemaksiatan, aku tutup dia. Aku sembunyikan. Apatah lagi selepas dia bertaubat. Lagi itu. Musa tak tahu. Nak cerita apa? Asbab. Dalam hidup kita ni macam-macam asbab kita berjumpa. Kita pernah pindah main duduk sini lah. Ada orang sebab mak ayah dia mati ke. Apa-apa yang berlaku dalam hidup dia lah. Macam-macam yang dia tak pernah jangka, asbab tu lah yang akan mengubah dia jadi orang lain satu hari. Satu hari nanti. Bukan dalam tempoh dekat ni. Dan dia pun tak pernah sangka. Dia pun tak pernah tahu yang dia ni akan jadi macam ni lah ni. Ingat tak zaman kita dulu-dulu macam mana? Ingat tak? Lupa dah. Zaman rambut itu ingat? Kata Ustaz, sebab Ustaz tak jumpa saya waktu tu ya Ustaz. Dia kata, kalau Ustaz jumpa waktu tu Ustaz, sorban Ustaz pun cabut tu. Dia kata. Kita pun serupa tuan-tuan. Kita pun serupa tu. Ni jahat apa kita tak buat dulu tuan. Maksiat apa yang kita tak buat dalam hidup kita ni kan. Kita buat macam-macam. Tapi sekarang ni, mudah-mudahan kita jadi orang baik. Allahumma salli ala sayyidina. Ada asbab. Bila ada asbab, dia ada hikmah. Nak nampak hikmah daripada asbab tu, dia ada sabar. Bila ada asbab, dia ada hikmah. Nak nampak hikmah, dia kena ada apa? Sabar. Tak ada sabar, tak jumpa hikmah. Nabi SAW sebut, as-sabru dhiya'un, sabar itu cahaya. Cahaya. Dhiya'a ni cahaya yang sangat terang. Nak tahu dhiya'a cahaya dengan nur, nur pun cahaya juga. Allah bandingkan dua cahaya ni dalam Al-Quran. Allah kata, "Walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura." Dialah yang menciptakan asy-syams, matahari, dhiya'a, cahaya. So dhiya'a ni cahaya matahari. Wal qamar, bulan, nur. So qamar, nur. Asy-syams, dhiya. Matahari, cahaya. Bulan, cahaya. Beza tak dua cahaya ni? Beza. Cahaya matahari macam mana? Terang, perit, pedih, peluh, tak selesa.
Tapi sangat terang. Bulan Qamar, Al-Qamar, bulan purnama. Cahaya tak? Cahaya. Kalau tak ada awan, boleh suluh. Nampak tak? Nampak. Tapi sama tak dengan yang tu? Tak sama. Nabi gambarkan sabar itu seperti cahaya yang sangat terang. Nak dapat nampak hikmah di sebalik cahaya yang sangat terang ini, kena sabar. Tak sabar, tak nampak hikmah. Payung dia tak menghentikan hujan. Hujan turun, angkat payung, hujan mati tak? Tak. Payung hanya menahan kita daripada terkena basahnya hujan. Dalam hidup, tuan-tuan takkan terlepas dari berhadapan dengan ujian. Maka payung pada ujian ialah sabar. Ujian tetap akan ada. Orang yang bawa payung, dia akan kena hujan tak? Kena juga. Tapi tak sama macam orang yang tak ada payung. Ini yang saya cakap. Nak sampai kepada hijrahnya Nabi SAW, ada asbab. Bermula tahun 11 hijrah. Tahun 11. Waktu tu Nabi SAW kena tekan, para sahabat kena tekan. Ada yang kena bunuh. Kena macam-macam. Nabi nampak tak boleh dah nak dakwah dekat orang-orang Makkah ni. Susah. Maka Nabi SAW buat apa tuan-tuan? Nabi SAW mula berdakwah kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang mai untuk melaksanakan ibadat haji daripada luar ABP. Pada tahun ke-11 kenabian, Nabi sampai ke Bukit Aqabah. Bukit Aqabah ni dekat Mina. Nabi jumpa ada 6 orang duduk sembang-sembang. Nabi pergi dekat mereka 6 orang ni. Tuan ni daripada mana? Oh, kami daripada Yathrib. Oh, tuan daripada suku mana? Kami suku Khadraj. Ingat, di Yathrib ada berapa suku? Arab 2, Aus dan Khadraj. Berkelahi beribu tahun bergaduh. Adakah kamu ni, Allahumma salli alaihi, berikat dengan orang-orang Yahudi? Dia berkata, ya. Maksud dia apa? Tuan-tuan, selama beratus tahun, orang Yahudi yang berhijrah daripada merata tempat pergi duduk berimpun di Yathrib, menunggu Nabi akhir zaman. Lepas tu dengar dah, Nabi akhir zaman akan muncul, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi ni macam mana mereka kenal anak mereka sendiri. Tuan-tuan kenal anak-anak tuan-tuan lah. Kenal anak kita. Itek lalat dia kat mana, perangai dia macam mana, sallallahu alaihi Muhammad, tinggi ke rendah ke, kulit dia macam mana. Kita kenal anak kita. Macam tu orang Yahudi kenal Nabi SAW. Allah sudah Quran. Kenal. Macam kita kenal anak kita. Sebab tu dia pergi berimpun dekat Yathrib. Dan sungguh memang tepat tu Nabi SAW akan muncul. Dia start provoke di antara orang-orang Aus dan Khadraj ni. Dia pergi jumpa dengan orang Aus. Dia kata apa? Kamu ni orang Aus. Kamu kena duduk dengan kami ni. Pasal apa? Nanti ada Nabi akhir zaman yang akan muncul. Nanti bila dia muncul, dia bersama dengan kami, maka kamu juga akan bersama dengan kami. Oh, dia pun pergi jumpa dengan Khazraj pula. Dia pun mendak bersama. Dia nak lagakan di antara Aus dan Khazraj supaya mereka tak akan bersatu sampai bila-bila. Dan orang Yahudi akan sentiasa ambil advantage. Bila Nabi SAW pergi jumpa, adakah kamu bersekutu dengan orang Yahudi? Ya. Boleh tak saya nak pergi duduk sembang sekejap dengan kamu? Dia kata silakan duduk. Akulah Nabi akhir zaman. Sebut Nabi akhir zaman tu. Oh, inilah yang disebut oleh orang Yahudi zaman ini. Inilah Nabi akhir zaman ni. Lalu seorang daripada mereka kata apa? Hai kaumku, tahukah kamu demi Allah, dialah Nabi yang telah dijanjikan oleh orang Yahudi kepada kamu. Jangan biarkan orang Yahudi itu mendahului kita. Jom kita dulu sign up dengan dia. Jom kita dulu ikut dia. Maksudnya kalau kita jadi orang mula ikut dia, mereka tu nanti kena respect kat kita.
Itu dia panggil jalan hidayah. Tuan-tuan salih ala Muhammad. Subhanallah tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, 6 orang ni masuk Islam. As'ad bin Zurarah, salih ala Muhammad. Aun bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. 6 orang. Salih ala Muhammad. 6 orang daripada suku Khadraj. Balik ke Yathrib. Balik ke Yathrib. Tak ada satu rumah pun daripada rumah orang Ansar, melainkan semua pi cerita tentang Nabi akhir zaman. Kami pi Mekah baru ni, subhanallah, betul-betul kami jumpa dengan Nabi akhir zaman. Dia pun tak ramai di kalangan mereka tak beriman lagi, tapi tahu apa yang berlaku? Mereka dah ada aware Nabi akhir zaman dah ada. Ya ada, dia pun dah jumpa orang ni. Ikut lagi, tak lagi. Tapi dia pun kata-kata dah ada dah. Maksudnya apa? Dah ada pengetahuan tentang munculnya Nabi akhir zaman. Tahun berikutnya 12 Hijrah. Tadi ada berapa orang? 6 orang. Tahun berikutnya yang 6 orang ni bawa 7 orang lagi. 7 orang lagi. Pi berlaku bai'ah Aqabah yang pertama. 7 orang ni pi berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak balik, Rasulullah boleh tak hantar pi, Allahumma salli ala Muhammad, siapa-siapa mai duduk dengan kami. Ni dakwah ni. Ni part ni menarik tuan, part ni menarik. Kita tak masuk tajuk lagi. Tajuk kita lagi dalam pukul 11.30 hari kita masuk. Boleh ke ni tuan? Boleh lah, berapa setengah jam. Tunggu sejam lagi. Saat dia letak kaki dia kat depan tu, dia picit ibu jari dia, urut betis dia. Ustaz sudah berhenti lah Ustaz. Nabi SAW utus 2 orang anak. 2 orang untuk pergi dakwah kepada penduduk di Yathrib. Seorang nama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Anak muda terang tang-tang. Muda terang tang-tang tengok. Dia muda. Bukan setakat muda, tuan-tuan tahu tak? Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya. Waktu dia masuk Islam, mak dia tahu kata dia masuk Islam, mak dia tangkap dia, kurung dia. Dia punya kaya ni, pakaian yang dia pakai orang lain tak pakai lagi, dia pakai dah. Kira handphone tu belum launching lagi kat tu, dia dah pakai dah. Import. Contohlah, kena tangkap dia tuan-tuan sekalian, akhirnya dia berjaya melepaskan diri dia. Dia tinggal semua harta dia. Dia pergi hijrah dengan para sahabat Nabi ke Habasyah. Anak muda. Pergi Habasyah ni tuan-tuan bukan naik bas, jalan kaki. Daripada Mekah pergi Jeddah. Berapa jam kita naik bas? 2 jam. Kan? Daripada Madinah 4 jam. Salat Rasul Muhammad. Jalan kaki. Daripada Jeddah naik sampan. Melintas Laut Merah. Pergi ke noh, Pulau Dahlak. Dekat Eritrea sekarang ni. Daripada Eritrea tu nak berjalan sampai ke tempat dia panggil istana Raja Najasyi tu, lebih 1000 km yang jalannya majoriti berbukit-bukit. Saya pernah sampai tuan-tuan, saya tahu keadaan dia macam mana. Menangis kita. Anak muda yang sangat kaya, tinggal segala harta dia, berjalan kaki beribu kilometer demi agama. Kalau orang miskin tuan-tuan boleh buat macam tu biasa. Tapi kalau orang yang biasa duduk dalam kemewahan, nak boleh buat macam tu, yang ni memang luar biasa. Bila Nabi SAW kata, Mus'ab bin Umair, kamu pergi. Seorang lagi tahu siapa yang pergi? Seorang lagi, nama dia Abdullah bin Umi Makhtum. Yang ni bukan orang muda, tapi orang buta. Buta. Dia ni, special dia ni, ayat Quran turun tentang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa
ma yudrika la'allahu yadzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tahu tak dalam juzuk Amma surah ayat Abasa tu. Tu kisah tentang dia. Dia nak minta dengar nasihat pada Nabi SAW. Nabi duduk sibuk dakwah kepada orang-orang pembesar-pembesar musyrikin, tak beralih kat dia. Allah turun ayat tegur Nabi SAW. Dia punya seronok ayat tu turun tentang dia ulang macam tu. Buta. Pergi sana. Tuan-tuan, Nabi SAW, Mus'ab bin Umair duduk di rumah As'ad bin Zurarah, anak muda. As'ad bin Zurarah ni yang pi tadi ni, yang berbai'ah dengan Nabi SAW, yang mula-mula di antara 6 orang yang jumpa, dia salah seorang. Waktu berlaku bai'ah yang pertama tadi ni, dia pun salah seorang juga, dan dia memang orang muda. Tuan-tuan, subhanallah, dia duduk di rumah ni, As'ad bin Zurarah ni, buat markas dakwah. Dia pun tiap-tiap hari pergi berjalan ke rumah, jalan. Satu hari dia duduk di satu tempat dekat Telaga Marak, nama tempat tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat perkampungan Bani Zafar. Waktu duduk berbincang-bincang, duduk dakwah, duduk sembang-sembang dengan 3-4 orang. Dekat jauh sana di Pekan sedang berlaku perhimpunan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Bani Ashal, duduk berimpun kat ujung. Ramai orang perkampung duduk situ, duduk berimpun kat situ dalam satu majlis. Dalam tu ada 2 pembesar mereka. Seorang nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Usaid bin Hudhair. Seorang lagi nama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dua-dua ni tak Islam, pembesar mereka ni. Sa'ad bin Mu'az kata dekat Usaid bin Hudhair, dia kata, boleh tak pergi Sa'ad dekat sepupu aku, nama dia As'ad bin Zurarah. Dia tu sepupu belah mak aku. Dia ni duk bawa budak ni mai daripada Mekah tu, mai duk bodoh-bodohkan orang-orang lemah di kalangan kita. Kalaulah tak kerana dia tu sepupu aku dah pergi settle lah dengan dia tu. Tapi disebabkan dia tu sepupu aku, maka kau tolong pergi Sa'ad, pergi settle dengan dia. Kata Usaid bin Hudhair, baiklah. Dia pun pegang tombak dia. Dia pun berjalan menuju kepada 2 orang yang sedang bercakap dengan orang-orang dekat kampung tu. Sampai dalam perjalanan tu, kata As'ad bin Zurarah, kata kamu Sa'ad, yang mai tu, dia tu pembesar kepada kelompok ni. Kamu masukkan kepada dia, Allahumma salli Muhammad, kebenaran agama kita dalam hati dia. Dia kata, Mus'ab kata, kalau dia sudi mendengar, aku sudi untuk menyampaikan. Dia berjalan sampai depan Mus'ab bin Umair ni, ambil dia punya tombak dia, pacak kat depan tu. Syap pacak. Marah sungguh lah tu. Hai, kamu ni mai tempat kami, membodohkan orang-orang daripada kalangan yang lemah di kalangan kami. Kalau kamu sayangkan nyawa kamu tu, kamu keluar daripada sini. Kalau saya lah duduk kat situ, tahu saya kata apa? Okey. Macam tu lah kot. Tapi Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, tahu dia kata apa? Tuan, apa kata saya cadang? Tuan mai duduk tepi saya, bagi saya ceritakan sikit tentang apa yang saya bawa ni. Kalau tuan setuju, tuan terima. Kalau tuan tak setuju, saya tak boleh nak paksa tuan setuju dengan benda yang tuan tak setuju. Boleh tak? Dia kata itu cadangan yang baik. Bila dia duduk di tepi tu, kata orang yang meriwayatkan hadis ni, dia cerita, Sayyidina Mus'ab bin Umair cerita beberapa perkataan tentang Islam dan menyebut beberapa ayat daripada Al-Quran. Dia kata, waktu dia belum bercakap apa lagi, aku telah melihat wajahnya telah berubah menjadi bercahaya. Dia tak respon. Berubah wajah dia, muka jadi berseri. Ni yang dengar perkataan. Lalu dia kata, indah sungguh perkataanmu. Bagaimanakah cara untuk aku mengikut agamamu? Tuan-tuan, ni dia panggil apa ni? Asbab hidayah. Kita ni tuan-tuan, tugas kita menyampai aja tuan-tuan.
Orang ni, mai tadi ni buat apa tuan? Nak halau dia. End up ni apa? Masuk Islam. Kita pergi cerita ke orang tuan sekalian. Orang nak dengar, orang tak dengar. Bukan cerita kita lagi kan. Bukan hak kita pun nak bagi hidayah kat siapa-siapa. Tapi kalau Allah tanya, kamu bagi tahu tak dia? Bagi tahu. Ni tuan-tuan yang mai kat mai malam ni. Bukan semua orang sini ni. Berapa orang sini cuma angkat tangan? Tengok tak ada siapa angkat tangan. Kalau semua orang sini mai sini tuan-tuan, masjid tak muat lah ni. Tengoklah. Ni jiran sebelah rumah kita tuan-tuan. Kita mai malam ni, jiran sebelah rumah kita, dia tak tahu pun kata ada masjid. Dia tak tahu pun. Tahu pasal apa? Kita pun tak teringin nak beritahu kat dia. Alah Ustaz, kalau saya beritahu pun dia bukan nak mai Ustaz. Kita tahu kan dia nak mai tak mai. Dan adakah wajib bila kita beritahu dia, dia wajib mai? Tak. Tapi nanti kalau Allah tanya dekat kita, kamu beritahu tak? Saya beritahu dah ya Allah, dia yang tak mai. Habis selesai kita. Dia nak masuk. Jiran sebelah rumah kita tudung pun tak pakai tuan-tuan. Duduk pakai baju kelawak setiap hari. Mana ni? Sungguh tuan. Kalau kita terbayang sebut je nama dia, baju tu lah kita duk perasan. Baju kelawak tu warna oranye. Tak ada baju lain nak pakai tu. Kita lalu depan rumah dia. Hai, buat apa tu? Hai. Nampak terowong menora tu tuan-tuan. Nanti di padang mahsyar tu dia kata apa ke Allah? Ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka, dosa banyak, aurat tak pernah tutup. Orang tengok aurat saya tiap-tiap hari. Ya Allah, ni jiran sebelah rumah saya ni. Tiap-tiap hari pergi masjid, kuliah ada dia pergi, ceramah ada dia pergi. Dia orang masjid, kot sekali dia nak bagi tahu dekat saya yang saya buka aurat. Kot sekali dia nak tegur saya, ya Allah. Dia tak pernah tegur saya, ya Allah. Kalau saya kena masuk neraka hari ni, dia inilah orang paling awal kena masuk neraka, ya Allah. Kita nak jawab apa kan? Jawab. Sungguh kita tak buat. Kita tak pernah nasihat. Bukan cerita orang masuk Islam. Cerita orang yang dah Islam. Nak tegur dia supaya dia buat baik. Kita tak berani buat kan. Tak berani. Awal. Kita seorang je yang layak masuk syurga ni. Tanya dia nak masuk syurga tak? Nak masuk. Kita kata apa? Allah Ustaz, takkan yang tu pun tak tahu Ustaz. Bukan semua benda kita tahu dia tahu. Kita dulu pun tak tahu. Betul tak? Akhirnya Usaid bin Khudair masuk Islam. Macam mana cara? Dia kata pergi mandi, tukar baju, mai balik, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 2 rakaat. Dia pun selesai. Tahu tak Usaid bin Khudair? Lepas dia masuk Islam, tahu dia kata apa? Kat belakang sana tu ada seorang lagi. Dia ni lagi terror punya. Dia tu kalau dia masuk Islam, tak ada seorang pun daripada kaum dia kecuali semua orang akan masuk Islam. Dia tu. Dia ni Usaid baru masuk Islam punya. Fatihah pun tak belajar lagi. Dia duk cerita nak buat apa? Cerita nak ajak orang masuk Islam. Dia tak fikir lain. Nak ajak kawan tu. Nanti aku buat helah macam mana nak bagi damai kat kamu. Dia pun berjalan pergi jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az yang suruh dia pergi tadi ni. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia pergi beritahu kat Sa'ad bin Mu'az, saya ni dah masuk Islam dah. Kalau dia cakap macam tu apa jadi? Aku suruh hampir settle dengan dia, hampir ikut dia buat apa? End up-nya dia tak ikut lah. Dia buat helah. Dia cakap, Sa'ad bin Mu'az kata dia, kamu pergi tak cakap dengan dia? Dia cakap dah. Habis dia kata apa? Dia kata dia akan ikut apa kita cakap. Tapi hantau dah, dia cerita. Dia buat cerita sedikit semak. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni, dia kata ada satu kabilah. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kabilah ni dia kata dalam perjalanan ini dia buat cerita, Kabilah ni dalam perjalanan nak pergi bunuh sepupu hang. Sa'ad bin Zurarah tu, sepupu kamu tu, ada satu kabilah ni, dia dalam perjalanan nak pergi bunuh dia. Pasal apa? Pasal dia nak malukan kamu, wahai Sa'ad bin Mu'az. Kamu tu orang hebat, tiba-tiba sepupu kamu ni dia buat benda-benda ni ajar Allah. Maka semua dia ni satu kelompok nak pergi bunuh dia. Cepat kamu pergi tolong dia. Jadi lebih kurang. Dia pun kelang kabut, ambil tombak dia pun semua. Dia pun berjalan pergi dekat Sa'ad bin Zurarah dengan tujuan nak pergi tolong. Sampai-sampai tengok Sa'ad dengan Mus'ab, dia relax. Jadi kata, kena getah dah aku. Helah dia lagi. Sampai depan Sa'ad ni tu. Sambil duduk mulut, duduk beletir-beletir dia. Lalu dia settle lah. Dia kata apa? Kamu ni duduk main sini, duduk bodohkan orang-orang daripada kalangan kami. Dia kata, kamu pergilah aku dari sini. Malu aku ni. Dia kata, Mus'ab kata, apa kata tuan duduk Ustaz? Tuan-tuan, saya cerita, kalau tuan setuju, tuan ikut. Kalau tuan tak setuju, tak apa. Saya tak boleh paksa tuan setuju. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa dia buat, tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun duduk macam sama juga. Dia baca Al-Quran sikit, terus berubah muka. Macam mana cara saya nak masuk Islam ni? Allahumma salli. Dia kata, suruh buat demikian apa semua. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Tahu dia kata apa? Tunggu sini Ustaz. Kaum dia duduk ada beribu ramai-ramai tu. Tahu dia buat apa? Tunggu sini. Dia ni baru masuk Islam ni. Sa'ad bin Mu'az ni. Patah balik tuan-tuan. Berjalan jumpa kaum dia. Dia kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai kaumku. Apa pendapat kamu tentang aku? Oh, tidak ada orang yang paling hebat melainkan kamu, wahai Sa'ad. Kamu orang yang paling bijak dan tajam fikirannya daripada kalangan kami. Kamulah orang yang paling hebat sekali. Baik, dah semua ada orang puji dia. Dia kata apa? Mulai hari ini, aku haramkan lelaki atau perempuan untuk bercakap dengan aku. Siapa pun tak boleh bercakap dengan aku. Kecuali dia mengikut Allah dan Rasul. Masuk Islam. Semua orang masuk Islam. Semua orang masuk Islam waktu tu. Kecuali seorang ya. Nama dia Ushairim. Dia ni masuk Islam beberapa tahun lepas pada tu. Pada peperangan Uhud. Yang best tentang Ushairim ni, dia masuk Islam waktu perang Uhud. Kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, dia ni amalannya sikit tapi pahalanya besar. Tahu pasal apa? Elok masuk Islam, terus masuk dalam perang, tak sempat semayang, tak sempat belajar Fatihah, tak sempat belajar apa pun. Masuk perang, terus syahid. Masuk syurga bulat-bulat. Ushairim. Dan tengok macam mana satu kampung tu semua masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az punya cerita. Tak ada delay dah. Tak ada cerita apa. Tunggu Sa'ad nak pergi daftar kat Perkim dulu. Sa'ad dah belajar Fatihah dulu. Quran tak baca ni. Tuan-tuan, kita 40 tahun dah masuk itu. Duduk dalam Islam ni. Lah ni umur 50 tahun dah tuan-tuan sekalian. Daripada kita beranak-beranak dulu, mak ayah kita Islam. Sampai hari ni dah 50 tahun dah kita duduk dalam Islam. Tak ada seorang pun kena Islam daripada kita. Mana ada? Tak ada siapa pun yang bukan Islam yang kenal Islam dulu kita. Tak ada. Awak tak ada langsungkah pengetahuan kita tentang Islam yang boleh cerita kat orang? Tak ada. Ni kat kampung kita ni, awak tak ada orang bukan Islam kan? Dekat tempat kerja kita, sebelah meja kita, tak ada orang Islam. Tak ada orang bukan Islam. Tanya dia masuk syurga dah. Dia masuk syurga. Dan dia sangka agama dia boleh bawa dia pergi syurga. Kita tahu agama kita betul. Tapi kita tak pernah cerita kat dia. Tak pernah. Dia pun ni sahabat-sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan. Tak sempat belajar apa. Ada lagi tak masuk Islam. Nak tarik masuk Islam. Ni kawan ni, dia sangat hebat ni. Dia ni kalau dia masuk Islam, semua masuk Islam. Ni nak tarik dia. Hang reti tak? Tak reti. Kamu tahu nak cakap? Tak tahu. Kamu tolong cakap. Kita tak pernah buat, tuan-tuan. Kita tak berperanan pun sebagai orang yang nak dakwah orang, nak ajak orang ke Islam. Tak ada.
Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kita. Dan daripada sinilah tuan-tuan, yang ni berlaku peristiwa ni tahun berapa? Tahun ke-12, tahun ke-13 berikutnya. Musim haji tahun ke-12, maka waktu tu berlakulah bai'ah Aqabah yang kedua. Di mana? Di Mina. Bai'ah Aqabah. Berapa orang? 72 orang, 70 laki-laki, 2 orang perempuan. Tuan-tuan, Allah SWT, maka daripada bai'ah Aqabah yang kedua tu, on the way nak berjalan, duk berjalan nak pergi jumpa Nabi SAW ni. Nak pi ke musim haji tu, nak pi duduk wukuf di, nak duduk apa ni, Syekh Mabit dekat Mina tu, Saudi Selamat, nak pi tu, dalam perjalanan nak pi tu, duk bincang. Kesian dekat Nabi SAW. Duduk dekat sana, tertindas, dihina, diseksa sahabat-sahabat apa semua. Kesian dekat Nabi. Apa kata kalau kita ajak Nabi mai duduk dengan kita dekat Yathrib? Kita jagalah dia. Kita jagalah Nabi SAW. Dia bincang sama-sama. Bila sampai dekat Mekah, hantar rombongan pi bisik-bisik kat Nabi SAW. Malam ni Rasulullah kita jumpa tempat sekian. Rasulullah, mailah duduk dengan kami dekat Yathrib. Kami jaga. Malam tu, selepas 2/3 akhir malam, dia cerita, semua dia orang duduk dekat dalam khemah di Mina masing-masing tu. Tuan-tuan, keluar senyap-senyap ni, 70 orang ni. Keluar senyap-senyap. Kalau ada yang tidur, ada yang tertidur, jangan dikejut. Keluar senyap-senyap. Pergi jumpa Nabi SAW datang dengan Al-Abbas. Pak saudara Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tak Islam. Dia mula bicara, ni anak saudara saya, dia ni orang terhormat daripada kalangan kami. Kami jaga dia daripada orang-orang yang musuh dengan dia. Dia ni orang mulia tempat kami. Ni kampung halaman dia. Tapi dia teringin nak pergi duduk dengan kamu. Kalau kamu sanggup untuk pertahan dia, kamu ambillah tanggungjawab. Tapi kalau kamu ambil dia dengan tujuan kamu nak biarkan dia, kamu nak serah dia pada musuh, tak payahlah, biarlah duduk dengan kami. Maka di kalangan mereka akhirnya buat, dia kata apa? Kami akan ambil dia, kami berjanji kami akan jaga dia. Dan Nabi SAW akhirnya buat satu, dia panggil bai'ah. Antara dia ialah untuk pelihara, untuk jaga Nabi SAW. Maka berlakulah bai'ah Aqabah Al-Kubra yang kedua. Start daripada situ, para sahabat dah mula berhijrah. Bahkan daripada peristiwa Aqabah yang pertama tu, ada dengan sahabat dah mula berhijrah. Jadi bulan berapa? Bulan Zulhijjah, bulan Muharram tu, Nabi dah start planning untuk berhijrah. Faham tak? Itulah bermulanya kalender Islam pada bulan Muharram tu. Nabi SAW akhirnya, selepas semua para sahabat dah keluar dah, tinggal berapa orang sahabat yang tertahan. Antaranya Ayyash. Ayyash ni tuan-tuan, dia ni sahabat Nabi SAW, sahabat Sayyidina Umar, kawan baik. Keluar travel sekalipun dengan Sayyidina Umar. Sampai dekat Quba, dia ni saudara, adik-beradik lah, adik-beradik dengan Abu Jahal. Sampai dekat Quba, Abu Jahal kata apa? Ayyash, kamu nak pergi mana? Nak masuk Yathrib. Kamu tahu tak apa jadi dengan mak kamu? Mak kamu tu sampai tak mau makan, tak mau sikat rambut dia. Dia duduk berjemur di tengah panas sampai tak mau masuk rumah. Tak kesiankah kamu dekat mak kamu? Wahai Sayyidina Umar, saya nak balik tengok mak saya, boleh tak sekejap? Jangan Ayyash. Ini semua perangkap saja. Mak kamu tu, bila kutu naik kepala dia, dia sikat lah. Kata Sayyidina Umar, ni lah dia cerita ni. Bila kutu naik kat kepala dia nanti, dia sikatlah rambut dia. Tak payah risaulah. Nanti bila dia rasa panas, dia masuklah. Ni semua perangkap saja. Dia kata, tak, aku nak pergi tengok mak aku sekejap. Dia boleh tak? Kalau kamu nak juga, kamu nak harta, aku bagi separuh harta aku kat kamu. Jangan pi. Dia kata, aku nak tengok saat saja. Nak pi juga. Tak apalah, kamu ambil unta aku yang hebat sikit ni, yang ni, kamu naik cepat-cepat pi, cepat-cepat. Nanti kalau kamu tengok pelik-pelik sikit, kamu patah balik. Dia kata, tak apa. Dia pun pi lah, jalan on the way. Sampai separuh jalan,
Abu Jahal kata apa? Ish, dia buat helah. Dia kata, "Main nak try sat kereta baru tu." Contohlah. Main nak try sat kereta, begitu tukar-tukar sat. Elok dia turun daripada unta dia. Dia terus ditangkap, diikat, dibawa pergi sampai dekat Mekah. Terus diisyaratkan, inilah orang bodoh. Dan beginilah yang kamu perlakukan kepada orang bodoh di kalangan kamu. Akhirnya dia tertahan, tak boleh nak. Ada di kalangan sahabat yang tak boleh Nabi. Semua sahabat dah hijrah, tinggal Nabi dan keluarga Nabi SAW saja. Keluarga Sayyidina Abu Bakar, keluarga Nabi SAW. Dan selepas daripada itu, barulah Nabi SAW dapat perintah untuk berhijrah. Itulah tuan-tuan sekalian bagaimana kisah hijrah yang kita boleh mengambil manfaat. Yang pastinya kita akan consistently berhijrah. Dulu kita duduk satu alam nama alam roh. Kita duduk satu alam nama alam roh. Ingat tak zaman tu? Tak ingat. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya. Waktu tu Allah tanya kat kita, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kamu bersaksi aku ni Tuhan kamu? Kita kata apa? Qalu bala syahidna. Bahkan kami bersaksi. Waktu tu kita semua duduk sama aja. Umur kita sama aja. Duduk satu alam nama alam roh. Ingat lagi tak alam tu? Tak ingat dah. Allah lupakan. Lepas daripada tu, ada yang turun awal, ada yang turun lambat. Masuk satu alam lagi. Nama alam rahim. Hijrah yang pertama. Alam rahim. Masuk alam rahim. Berapa lama duduk dalam alam rahim mak kita tu? Cuba beritahu Ustaz. Berapa lama? Berapa lama kita hidup dalam perut mak kita? Tak. Hidup dalam perut mak kita 5 bulan je. 9 bulan kandungan, hidupnya berapa bulan? 5 bulan je. Sebab bawah 4 bulan tak hidup lagi. Betul kan? Yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajali wa amali wa syaqiyyun aw sa'idun. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran air mani lelaki perempuan. Hidup lagi? Tak hidup lagi. 40 hari. Thumma yakunu 'alaqah, kemudian berubah dia jadi 'alaqah, segumpal darah, mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari juga. 40 hari campur 40 hari 80 hari. 80 hari lebih kurang 2 bulan setengah. Hidup dah lagi? Tak lagi. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia jadi seketul daging. Bila? Mithla dhalik, seperti di atas juga. 40 hari juga. Di 40 hari, campur 40 hari, campur 40 hari, 120 hari. 120 hari sama juga dengan 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya malaikat. Fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Wa yu'maru bi 4 kalimat, kemudian diperintahkan kepadanya untuk menulis 4 kalimat. Rizqihi, rezeki dia macam mana waktu hidup kat dunia. Ajal dia bila lagi macam mana, bagaimana. Sayyidina Muhammad. Kemudian amal dia waktu hidup kat dunia nanti macam mana. Hidup dia nanti bahagia ke celaka ke. Tulis siap-siap. Bila? Waktu 4 bulan dalam kandungan mak kita. Hidup lepas pada tu sampai lahir lebih kurang 5 bulan. Kemudian keluarlah kita kat dunia ni. Bila keluar kat dunia, berapa lama pula hidup kat dunia ni? Kata Nabi SAW, umur umatku bainas sittin ila sab'in. Lebih kurang 60 ke 70 tahun sahaja. Hanya sedikit sahaja yang melepasi dia. Hijrah lah. Tuan-tuan, habis dekat dunia ni, masuk alam lagi satu. Nama alam apa? Barzakh. Berapa lama nak hidup alam barzakh maklum? Tak tahu. Hidup dah alam barzakh ni? Hidup. Macam mana kata hidup ke alam barzakh? Pasal dalam alam barzakh ada nikmat, ada azab. Kita ni mati tuan-tuan sekalian. Ada 2 jenis mati. Mati kita sekali je. Sekali je mati. Baru-baru ni waris pelajar kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba dengar meninggal. Pergilah ziarah. Sakit apa? Ustaz, semalam ni saya sembang dia pukul 3 petang tu, sembang tak dapat sembang kat tempat kerja sekali. Kawan dia cerita. Kawan dia tu borak juga. Sembang tak ada apa. Pukul 4 petang, 4.30 tu, dia rasa dia sakit dada. Pergi klinik. Doktor refer dekat hospital. Dia kata tak apalah, esoklah pergi. Bukan sakit macam mana sangat pun. Balik duk picit-picit, duk rasa lengur-lengur belakang. Kan? Tu malam tu meninggal. Macam tu kan. Semua orang terkejut. Semalam duk simak. Sudden death. Kematian mengejut. Lah ni memang banyak kematian mengejut kan. Nabi SAW sebut apa? Nabi sebut di antara tanda kiamat banyaknya kematian mengejut. Akhir zaman banyak kematian mengejut. Mati je, mati. Tengah-tengah mati. Dulu kalau mati ni sakit, tahulah matilah tu. Kalau dia mati pun, dia dah sakit dah. Ataupun pergi perang, tahulah pergi perang ada potensi untuk mati. Tapi sekarang ni, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia nak mati. Kita tengok kat Facebook kita ni, tiap-tiap hari. Tuan-tuan muslimat, mati ada 2 jenis. Satu dia panggil husnul khatimah, satu dia panggil su'ul khatimah. Kita akan mati salah satu pada 2 ni je. Dan sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah, dia akan berkait dengan apa yang kita buat dalam hidup kita. Nabi kata, fa innamal a'malu bil khawatimiha. Sungguhnya amal Allah kira dekat penutup dia. Ending dia. Dekat Penang, Sungai Arah, bulan Ramadan, dia nak azan buka puasa. Tahu meninggalnya kat mana? Meninggalnya depan mikrofon dia nak azan. Dekat Al-Usta, Masjid Al-Bukhari. Tu imam dia. Tak pernah orang duk rakam. Sebab mimbar dia tinggi sangat tu. Tapi hari tu ada seorang dia pergi pegang handphone ni, dia pegang saja pergi rakam tu imam khutbah. Kalau ustaz penceramah mai dijemput tu biasalah dia orang duk rakam. Tapi ni tu imam kampung jarang orang nak rakam. Tapi ada saja hari tu orang duk rakam, gitu. Nenek ada mimbar dia. Ittaqullah haqqa tuqatih macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan kepada diri saya, berpesan kepada semua, mari kita bertakwa kepada Allah dan persiapkanlah apa semua saya sebut takwa. Elok dia sebut tentang takwa, tiba-tiba perut rebah meninggal. Meninggal atas mimbar. Allahumma salli alaihi wasallam. Ni meninggal tengah semayang. Semayang maghrib baru ni. Tuan-tuan, saja tahu akan nak meninggal tu? Tak tahu. Ada orang meninggal tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengah minum arak. Ustaz saya cerita. Dia duk start bisnes. Dia buat bisnes. Mentor ni beritahu lah. Kita ni bila kita buat bisnes, jangan duk berkira dengan masa. Jangan duk berkira dengan tempat. Apa saja peluang untuk kita dapat bisnes, kita kena rebut. Dia jumpa dengan semua orang. Satu hari takdir cerita. Orang tu nak jumpa dia dekat tempat. Dekat park. Dia tak pernah pergi. Dia ni orang macam kita. Tak pernah duduk pergi. Tapi dah kawan tu nak pergi jumpa kat situ. Dia pun tak apalah. Dah mentor dia kata apa. Pergilah jumpa kan. Apa nak deal bisnes. Dia pun pergi duduk. Gaya nak sembang. Tiba-tiba GRO. Tahu GRO? GRO tu main. Offer arak. Minumlah. Hari ni free. Nak bagi try. Kita sorry saya tak minum. Dia punya potential klien tu dah start tarik muka. Kita minumlah satu seduh sip tak apa. Dia kita tak apalah, sikit lagi taubat lah. Sikit lagi taubat. Sungguh tu dia minum.
Kita ni kadang-kadang kita tak duduk dalam situasi tu, kita tak perasan. Ada situasi yang waktu tu kita rasa macam, tak apalah aku buat pilihan sat nanti pun. Kita pun kadang-kadang ada benda-benda macam kita buat. Betul tak? Saya kata apa? Pada mana ada jaminan kita boleh selamat, kita pun tak tahu. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan balik lagi boleh sampai rumah. Kita pun tak tahu. Betul-betul kita tak tahu memang kan. Dia pun sikit lagi. Sekali main bisik kat dia, kata apa? Alah, hang dah hirup dia sikit. Habislah satu cawan. Dosa-dosa dah. Sekali suang pandai-pandai taubat lah. Dia habiskan secawan, tuan-tuan. Tahu dah kenapa? Heart attack. Mati. Mati apa? Nabi kata, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguh setiap orang beramal dengan amali syurga sepanjang hidupnya, lalu dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk, lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk neraka. Beramal ahli syurga sepanjang hidup, tinggal nak masuk syurga tinggal sikit laginya. Di hujung hayat dia, dia buat benar ahli neraka, dia masuk neraka. Kan? Aduh, kita tak tahu, betul-betul kita tak tahu bila kita punya ending. Jaga elok. Bila kita nak buat satu benda, tuan-tuan cuba fikir tengok. Kalau aku buat benda ni, kalau aku mati tengah buat ni, mati aku macam mana ni? Siapa pergi tengok mak kilau tu? Masuk. Sebab tak mati lah bangun wayang tu. Orang tanya saya tu, Ustaz nak pergi tengok wayang boleh tak? Ya. Tapi make sure jangan mati kat bangun wayang lah. Baik go esok masuk surah abang. Seorang AJK, surah Al-Istiqbal, meninggal dunia ketika sedang menonton mak kilau. Ketika mayatnya ditemui pun terkejut. Ya Allah, ada orang kata apa? Ya Allah, tak nampak lagi ke? Pak Long ni nak mati ke? Janganlah, jangan buat satu benda yang menyebabkan fitnah pada waktu mati kita. Sebab dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita di alam barzakh. Rumah kita, tuan-tuan, di alam barzakh ni ada dua jenis. Kita hidup alam barzakh, dua jenis rumah. 5 minit kita berhenti. 9.30 lah. Cepat sungguh lah waktu. Saya ingat macam baru pukul 9. Boleh lagi kan Boleh, 5 minit Rumah kita kat alam barzakh ada 7 ni. Satu dia panggil Raudhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga. Satu lagi dia panggil Hufratun, lubang daripada lubang api neraka. Dua jenis ni ya. Type A, Type B. Kalau taman daripada syurga ni, Nabi gambarkan, dihamparkan permainan ni yang indah daripada syurga. Diberikan pakaian-pakaian indah daripada syurga. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduk dalam syurga ni. Nampak dah, angin daripada syurga dia masuk ni. Wanginya, subhanallah, cantiknya tempat tu. Tu bila boleh masuk tu kan? Belum sampai kiamat lagi, tak boleh nak pergi. Dia punya excited nak pergi tu, sampai dia dah tak ingat apa dah. Nikmatnya melihat syurga waktu dia duduk alam barzakh. Yang pertama, sampai kata apa? Malaikat boleh tak nak balik ke dunia saya, nak beritahu dekat isteri saya ke, nak beritahu kat suami saya ke, anak-anak. Tak payah duduk menangis lah, ni saya senang nikmat kat sini ni. Kalau boleh nak beritahu, malaikat kata tak yalah, tak apa, rehat dah. Kelompok kedua, lubang daripada lubang api neraka. Dia bawa api neraka, batu neraka, diletakkan, dipanggang dia siang malam. Jatuh daging-dagingnya. Bukan takat tu, dibuka satu pintu, nampak tempat neraka. Bahang daripada neraka tu dah masuk, duk bakar tubuh dia dah. Tak cukup dengan tu. Ni disempitkan sampai selisih tulang rusuk. Dua ni je. Kita punya jenis rumah dalam alam barzakh. Kalau tuan-tuan nak pencen, beli tanah kat satu tempat. Nak pencen. Bila nak pencen ni Pak Long? 4 tahun lagi. Contohlah.
Beli tanah dah, buat rumah dah. Buat rumah, tambah bilik kiri, kanan, depan, belakang apa semua, extend, dapur semua itu. Buat rumah tingkat atas apa. Tangga Bollywood ni. Tahu tangga Bollywood ni? Tangga tumpas air tambah tu. Padahal dia pun dah sakit lutut dah sana tu, gout lah kiri kanan apa semua dah go out semua dah. Penyakit orang kaya. Dia buat punya cantik tu. Kita tanya kat dia. Oi, besar pak long buat rumah dah. Yalah Ustaz, nanti pencen nanti nak duduk kat situ. Ish, agak-agak lah. Sempat tak pencen nak pergi duduk situ. Ustaz awak cakap macam tu. Dia sungguh lah. Agak-agak sempat tak? Tak tahu Ustaz. Tempat yang kita tak confirm lagi nak pergi, kita dah buat persiapan, persediaan bukan main tu. Himpun duit daripada umur 30 tahun tu, himpun, supaya nanti boleh buat rumah yang kita nak duduk lepas pencen, yang belum tentu kita boleh duduk. Ada satu tempat yang confirm kita akan pergi duduk, nama dia Barzakh. Yang tu dah buat prepare dah. Rumah tu dah siap dah. Berapa bilik buat semua dah buat dah. Dah check dah. Type A, type B buat dah. Dah on. Pada yang tu confirm nak pergi. Itulah kita dilalaikan dengan keindahan dan keseronokan dunia, benda yang kita nampak. Padahal rumah tu pun tak nampak lagi rumah yang kita nak duduk. Bukan maksud tak boleh buat. Buatlah, tapi be fair. Ada tempat yang nak pergi, buat persiapan sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nanti bakal berhijrah ke negeri yang nama dia Barzakh. Lepas daripada Barzakh, tuan-tuan akan pindah satu negeri lagi. Namanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akhirat. Dia akhirat nanti tuan-tuan akan pergi kedua tempat je. Salah satu daripada dua tempat, sama ada syurga atau neraka, dan kita kekal dalam syurga mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan jadi manfaat kat saya dan manfaat pada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf dan salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan sebelum saya nak tutup majlis tuan-tuan, Salat Muhammad, nanti dekat luar sana kita ada buat jualan wakaf. Jualan wakaf untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka ni, dekat Tanjung Minyak saya buat. Jadi dekat sini ni dia ada satu bangunan masjid, ada satu bangunan asrama, ada bangunan rumah warga emas dan juga ada rumah kaki tangan dan pelajar. Saya ada satu dah di Kedah tu, Kompleks Islam Darul Faizin. Yang tu 8 ekar saya buat kat sana. Dah berjalan dah sejak 2015 yang lalu. Sini nak buat satu. Beza dekat sini dengan kat sana, sana ada pengajian tahfiz, sini ada pengajian kitab turas. Dan kitab-kitab pondok. Pondok moden lah kita panggil. Dan ada warga emas juga duduk kat sini. Projek sudah berjalan. Fasa pertama, masjid dan rumah dan asrama telah pun siap 50%. InsyaAllah, dan kita masih dalam progres. Dan tuan-tuan sekalian, kami memerlukan 5 juta ringgit. Sekarang ni collection kita sekadar 1.5 juta, ada 3.5 juta lagi. Saya ingat 3.5 juta tu malam ni selesai lah kot dengan tuan-tuan semua ni. InsyaAllah. Jadi dekat luar sana ada sijil kaunter wakaf. Tuan-tuan beli wakaf nilai RM50. Belilah kat mak ayah kita atau semua niat lah. Dan saya hadiahkan kepada tuan-tuan yang beli wakaf ni buku ni. Buku ni buku nota. Tapi buku nota ni dalam ni tuan-tuan sekalian dia ada amalan-amalan doa. Ada 12 doa, semua doa penghindar musibah dan bala. Jadi tuan-tuan amalkan doa-doa ni setiap pagi lepas subuh dan selepas asar untuk bahagian malam. Ada doa Abu Darda, ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi itu, ada doa Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Tuan-tuan amalkan doa ni. Yang ni kami berikan kepada tuan-tuan percuma kepada orang yang beli wakaf daripada kita, insya-Allah. Dan diedarkan juga kepada tuan-tuan kad tu yang dalam tu ada nombor account dan ada QR code. Tuan-tuan masuk ke online banking tuan-tuan sendiri, dia ada QR code, tuan-tuan snap kat situ. Tuan-tuan bagilah seberapa yang tuan-tuan mampu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada tuan-tuan ganjaran kebaikan dunia hingga akhirat, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih semua atas perhatian. Saya minta ampun, minta maaf sebab terlajak sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan tak marah kat saya lah. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.